Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua murid-murid tahun 6 SK Sungai Binjai. Hari ini kita akan belajar sejarah tahun 6, unit 7, perayaan masyarakat di Malaysia. Kamu semua boleh merujuk pada buku teks muka surat 94 hingga 105. Okey, bersama dengan cikgu, iaitu Cikgu Khatijah ya. Okey, kita lihat objektif pembelajaran kita hari ini ya. Diharapkan ya pada akhir pembelajaran nanti murid-murid dapat menyatakan perayaan utama masyarakat Malaysia. Yang kedua, murid-murid semua dapat menerangkan tujuan sambutan perayaan di Malaysia. Dan yang ketiga, diharapkan murid-murid dapat menjelaskan cara sambutan perayaan dahulu hingga dan kini. Okey, seperti yang kita tahu ya, Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum. Ada Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Murut, Iban, orang asli ya, dan macam-macam lagi kaum yang ada di Malaysia. Jadi semestinya bila berbilang kaum, maka kita akan merayakan pelbagai jenis perayaan ya, mengikut kaum masing-masing. Jadi ini memberikan satu keunikan ya, satu keunikan kepada negara kita yang mana kita mempunyai rakyat yang berbilang bangsa, maka budayanya pun berbeza, maka ini memberikan keunikan yang berbeza yang menarik perhatian para pelancong yang menarik perhatian para pelancong orang dari luar datang Malaysia sebab nak tengok budaya masyarakat Malaysia. Ini adalah satu keunikan yang sangat istimewa. Baiklah, kita lihat apakah sambutan-sambutan perayaan yang ada di Malaysia ini. Apakah perayaan-perayaan yang disambut oleh masyarakat Malaysia. Okey, kita lihat dalam slide yang cikgu nyatakan, yang cikgu paparkan di sini. Okey, kamu lihat di sini ya. Okey, Hari Raya Aidilfitri. Okey, biasanya penganut agama Islam yang akan merayakan Hari Raya Aidilfitri. Juga ya, satu lagi ialah perayaan Hari Raya Aidil Adha. Okey, Hari Raya Aidil Adha. Seterusnya kita lihat Deepavali. Okey, biasanya yang menganut agama Hindu akan merayakan perayaan Deepavali. Okey, semua ni ada dalam buku teks ya. Awak boleh rujuk dalam buku teks. Okey, kemudian kaum Cina, mereka akan menyambut Hari Tahun Baharu Cina, menyambut Tahun Baru Cina dan juga Cap Gomeh. Okey. Seterusnya, penganut agama Kristian menyambut Hari Natal ataupun Hari Christmas. Manakala penganut agama Buddha akan menyambut Hari Wesak. Okey, kita lihat yang seterusnya. Bagi kaum Iban dan juga Dayak di Sarawak, mereka menyambut Pesta Gawai. Okey, masyarakat Kadazan Dusun di Sabah menyambut Tadau Keamatan. Etnik Siam menyambut Lai Kratang. Waisakhi disambut oleh orang Sikh yang mana ada Hari Waisakhi. Dan seterusnya orang Semai. Orang Semai ni adalah terdiri daripada orang asli iaitu merayakan Cispai. Okey, Cispai ni macam sambutan tahun baru. Ini antara contoh-contoh lah. Cikgu beri di sini 10. Kalau awak rujuk dalam buku teks ada lebih daripada 10. Boleh rujuk dalam buku teks. Ini merupakan perayaan-perayaan yang ada di Malaysia. Apa agaknya tujuan sambutan perayaan ini ya? Okey, kita lihat satu-satu di situ. Yang pertama ialah menuruti tuntutan agama. Okey, contohnya Taipusam, okey, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil Adha, Christmas. Okey, ini merupakan hari raya yang disambut untuk menuruti tuntutan agama. Ya, mana keagamaan lah. Taipusam, kalau awak lihat ya, pada perayaan Taipusam mereka akan mengadakan perarakan dengan memakai kawadi, okey, pergi ke buat perarakan ke kuil ya. Tujuan mereka ialah untuk menebus dosa ya. Okey, itu bagi Taipusam.
Okey. Hari Raya Aidilfitri, kita tahu kita dah puasa sebulan. Puasa sebulan di bulan Ramadan. Kemudian baru kita sambut selepas bulan Ramadan habis, kita akan merayakan kejayaan kita menghabiskan sebulan puasa pada bulan Ramadan dan kita beraya pada bulan Syawal. Seterusnya Hari Raya Aidil Adha, okey, kita rayakan yang mana ada satu ibadah yang kita panggil sebagai ibadah kurban. Ya. Okey, dan Christmas ni disambut untuk memperingati kelahiran Yesus, ya. Ini kepercayaan mereka lah. Okey, kemudian yang kedua, tujuan yang kedua ialah memperingati tokoh agama. Ya, contohnya Hari Wesak, mereka memperingati tokoh agama ataupun tokoh yang mengasaskan agama Buddha, iaitu Siddhartha Gautama. Okey, Hari Wesak ialah untuk penganut agama Buddha, yang mana mereka memperingati tokoh mereka iaitu Siddhartha Gautama. Seterusnya yang ketiga, tujuan perayaannya ialah untuk mensyukuri hasil tanaman atau hasil laut. Ya, contohnya seperti Pesta Keamatan, ya, Hari Waisakhi, San Pedro dan juga Hari Gawai. Okey, semua ni ada dalam buku teks, boleh rujuk dalam buku teks. Seterusnya meraihkan tahun baru seperti tahun baru Cina, Cispai, tahun Empai. Ini pun ada dalam buku teks, boleh rujuk di situ. Dan yang kelima ialah mengharapkan unsur baik mengatasi kejahatan. Ya. Ini adalah contoh perayaan dia ialah Deepavali, daripada gelap ke terang. Okey, awak boleh lihat di situ, ya. Mengharapkan unsur baik mengatasi kejahatan. So ada 5 tujuan perayaan disambut di Malaysia ini. Okey, seterusnya kita nak lihat amalan sambutan perayaan dahulu dan kini. Ya, kita tak dapat nafikan dah bila hari raya memang sambutan agak meriah. Dan kalau kita lihat sambutan dari dulu hingga kini memang disambut meriah. Ya, namun begitu, ya, ada beberapa perubahan yang berlaku. Mungkin disebabkan oleh faktor pembangunan, faktor perkembangan teknologi, perubahan sosial, ya, yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, kita lihat dari sudut penyediaan kuih muih. Okey, kalau lihat dalam slide yang cikgu beri ni, okey, kalau dahulu, ya, penyediaan kuih muih, banyak kuih muih tradisional. Contohnya awak tengok dalam gambar tu, ada baulu, ada keripik pisang, ada kuih bangkit, ada dodol. Ini dulu, ya. Kalau dulu ini antara kuih-kuih yang mesti ada lah, ya. Tapi kini nak jumpa sekarang pun macam agak susah. Ada tapi sukar untuk dijumpai. Kini kebanyakan awak tengok kat situ, banyak jenis biskut-biskut. Okey, awak lihat dalam gambar kat situ. Ya, kebanyakan biskut-biskut. Okey, biskut tart, ya. Nampak biskut tart. Ada kek lapis, ya. Itu antara makanan atau kuih muih yang disediakan di meja-meja makanan hari ini. Memang berbeza. Okey, kita lihat seterusnya apa lagi perbezaan yang kita boleh banding bezakan dahulu dan kini. Okey, kita lihat dari segi amalan makan besar. Okey, ini bagi masyarakat Cina, ya. Okey, kita lihat dulu. Kalau dulu masyarakat Cina, okey, amalan makan besar ni biasanya sehari sebelum perayaan ini dirayakan. Contohnya kalau hari Isnin Raya, hari Ahad petang tu mereka dah berkumpul untuk makan besar. Okey, mereka masak kat rumah, makan sama-sama, masak sama-sama, okey, di rumah. Tapi kini, okey, kalau lihat mereka tempah saja, ya, mereka makan dekat restoran ke hotel ke. Jadi ini satu perbandingan, ya. Ya, disebabkan mungkin perubahan masa. Mereka lebih mudah, mereka sibuk, so mudah order. Okey, atau makan dekat hotel atau restoran. Ini antara perubahan lah. Kita lihat apa lagi. Okey, bagi masyarakat India. Okey, bagi masyarakat India, okey, kita lihat di sini. Okey, kalau dulu mereka melukis kolam. Okey, ini kolam, ya.
Ini namanya kolam. Okey, bukan kita buat kolam air ya. Ini namanya kolam. Lukis mereka menggunakan kapur warna putih saja. Tapi sekarang mereka menggunakan pelbagai warna. Ada dijual dekat pasar raya beras ataupun hampas kelapa yang kering yang berwarna-warni yang mana kita boleh buat kolam. Okey, awak nampak perbezaan di sini. Okey. Itu perbezaan dia ya dari segi aktiviti melukis kolam bagi masyarakat India. Okey, kita lihat dulu cara menghantar ucapan dahulu dan juga kini. Kita tengok. Okey, dulu zaman-zaman cikgu dululah. Okey. Mereka menggunakan kad raya untuk menghantar ucapan. Tapi sekarang terlihat kita ada telefon. Okey, maknanya kita boleh menggunakan media sosial sama ada WhatsApp, Telegram, Twitter, apa lagi, Instagram atau apa sahaja ya, yang mana sekarang lebih mudah, tak perlu lagi kad kita nak pergi post lagi. Okey, jadi sebagai kita kamulah sebagai generasi muda ya, diharapkan kita kekalkan perayaan yang penuh tradisi ini dengan keluarga. Jangan pula tengok TV je ya. Okey, kita akan kita rayakan perayaan ini bersama-sama ya. Jadi bila kita kekalkan ada bukan istiadat, kita beraya sama-sama, kita mengunjung ziarah menziarahi. Okey, kita dapat membentuk satu institusi keluarga yang kukuh ya, hubungan kita akan jadi lebih rapat. Okey, jadi secara tak langsung ya, dalam perayaan bila ada budaya kunjung mengunjung ya, secara tidak langsung dapat mengeratkan silaturahim ya, dan saling hormat menghormati. Dan kita juga boleh dalam perayaan kita boleh mengunjungi kawan-kawan kita yang beragama lain ya, untuk sama-sama merayakan perayaan bersama-sama. Jadi secara tak langsung perpaduan, keharmonian dapat dicapai. Okey, kita lihat last sekali ialah kepentingan sambutan perayaan. Okey, apakah kepentingan ini kepada kita? Okey, kita lihat pada diri kita, pada masyarakat dan juga pada negara. Apa pentingnya? Yang pertama pada diri kita. Okey. Okey, dengan menghayati perayaan yang ada kat Malaysia ni, seterusnya kita dapat melahirkan insan yang menghormati kaum lain. Jadi kalau kita sambut sama-sama, maknanya secara tak langsung kita dapat melahirkan insan yang menghormati budaya ataupun kaum lain. Kita hormat. So, bila masyarakat yang dah menghormati adat dan budaya, maka akan lahirlah generasi yang hidup sejahtera dan harmoni. Ya. Dan bila masyarakat ni dapat lahir generasi yang hidup sejahtera harmoni, secara tak langsung kepada negara, masyarakat mampu membentuk sebuah negara aman dan maju. Jadi benda ni berkait, sangat penting. Jangan ambil perayaan itu hanya untuk seronok saja, tapi ada nilai di sebalik kepentingan sambutan perayaan. Cikgu harap kamu dapat memahami kepentingan sambutan perayaan. Okey, baiklah. Cukup sampai di sini apa yang cikgu jelaskan. Semuanya ada dalam buku teks. Awak boleh rujuk semula dalam buku teks. Dan selepas ini awak boleh jawab soalan dalam Google Form yang akan dihantar dalam grup tele kelas masing-masing. Jadi cikgu harap kamu jawab, tulis nama dan juga kelas dan jawab soalan yang cikgu sediakan. Ya. Jadi cikgu harap semua dapat membuat tugasan yang telah diberikan. Sekian, terima kasih. Selamat belajar.